Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita pada pagi ni, pagi bulan uh, Rejab yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita, ramai-ramai orang, Allah Ta'ala pilih kita di kalangan mereka yang dapat keberkatan bulan Rejab itu mudah-mudahan. So, kita banyakkan doa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Okey. Sebelum kita pergi jauh, kalau boleh komen di ruangan komen macam mana audio dan juga visual kita clear ataupun tidak, kan? Mudah-mudahan jelaslah, insya-Allah. Tadi rupanya tersilap kamera. Ni baru tukar. Okey. Jadi dah tukar kamera dah. Mudah-mudahan lebih jelas, lebih suara pun mudah-mudahan jelas. Yang penting suara sebenarnya, kan? Kita bercakap mudah-mudahan dengar dengan jelas, insya-Allah. Alright. Kita pada tazkirah yang lalu, dalam tazkirah pagi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, kita ada bincangkan sedikit tentang keberkatan. Banyak dah, bukan sikit. Dah banyak dah kita bincang tentang keberkatan. Dan barakah ini kita ada sebutkan salah satu daripada cara untuk kita mendapatkan keberkatan ilmu adalah adab-adab kita dengan guru kita. Adab dengan guru. So yang terakhir sekali tazkirah kita pada bila 2 minggu yang lalu kot, kita ada bincangkan tentang adab dengan guru. Antaranya adalah pemilihan guru itu sendiri dan bagaimana kita perlu tunduk kepada guru kita pada urusan-urusan kita, kan? Lebih-lebih lagi kalau perintah-perintah yang diberikan oleh guru. Kemudian daripada itu, antara yang kita boleh sebutkan juga di sini adalah bila kita berbicara tentang adab dengan guru, antaranya adalah cara kita melihat kepada guru itu sendiri. Disebutkan oleh para ulama, antaranya adalah Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Jama'ah. Beliau mengatakan bahawasanya antara adab dengan guru adalah ayyanzurahu bi'ainil ijlal. Ayyanzurahu bi'ainil ijlal. Engkau memandang kepada guru dengan pandangan memuliakan. Pandangan memuliakan. Hanya yang betul-betul daripada hati yang memuliakan. Kalau kita tengok, hari itu kita sebutkan tentang tunduk kepada guru, tawaduk di hadapan guru. Ini memandang pula dengan pandangan yang memuliakan. Memandang dengan pandangan kesempurnaan. Bukanlah maknanya kita kata guru itu sempurna daripada segala kesalahan. Tapi cara kita pandang tu. Cara kita pandang. Dan sebab itu lebih banyak bermanfaat sebenarnya untuk kita. Bahkan sebahagian daripada para ulama salaf, bila nak berjumpa dengan guru, dia akan bersedekah. Bukan sedekah pada guru tu, dia sedekah pada siapa-siapa lah minta sedekah, kan, pada orang susah. Dia disedekah pada orang susah, lalu dia pun berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba syaikhi minni wala tudhib barakata ilmihi minni. Apa dia? Ulang lagi sekali, saya ulang lagi sekali. Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Maksud dia apa? Ya Allah, tutuplah perkara yang memalukan guruku, aib guruku daripadaku,
dan janganlah engkau hilangkan keberkatan ilmunya daripadaku. Apa kaitan dengan sedekah tadi? Sedekah tu sebabnya begini. Biasanya kalau doa kita nak mustajab, kita buat sedikit amal dulu. Kan? Itu kan konsep dia, kita bertawassul dengan amal soleh. So antara cara yang paling bagus sekali nak dapatkan doa yang mustajab adalah dengan kita bersedekah. So bila kita bersedekah, lepas kita bersedekah tu baru kita minta sesuatu daripada Allah Ta'ala. Jadi antara permintaan mereka yang paling penting, hanya dalam perjalanan nak jumpa guru, mereka akan sedekah dulu sedikit. Zaman sekarang mungkin boleh pakai online aja, kan? So bila online, lepas tu minta doa lah, ya Allah, kau tutuplah benda yang memalukan guruku daripadaku dan janganlah hilangkan keberkatan ilmunya daripada. Ini salah satu daripada doa yang penting untuk kita baca, lagi-lagi zaman sekarang, kan? Kadang-kadang yalah, guru kadang tersasul, guru kadang tersilap, dan guru kita pun kadang-kadang dia ada kekurangan. Zaman kita ni pula senang nak dapat tahu macam-macam, kan? So kita tak nak tahu, tak payah tahu, sebab kalau kita tahu nanti kadang kita dah tak pandang dengan pandangan kemuliaan. So lebih baik kita tutup mulut kita, tutup telinga kita daripada nak mendengar kelemahan guru. Lainlah kalau guru tu guru yang sesat, itu cerita lain. Tapi kalau benda-benda yang memalukan guru itu dari sudut apa-apa pun, kan? Mungkin masa silam dia, mungkin juga apa yang ada yang berlaku pada dia berkaitan dengan kemanusiaan, manusiawi dia, kan? Benda-benda manusiawi yang kita nampak ada kekurangan, akhirnya kita pun dah tak pandang dengan pandangan kemuliaan. Kita ingat balik apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i, sebut kuntu asfahul waraqata baina yaday malikin safhan rafiqan haibatan lahu lialla yasma'a waq'aha. Apa dia? Aku bila membuka muka surat di hadapan Imam Malik, aku akan buka itu dalam keadaan yang begitu lembut aja, belahan sangat, rafiqan, sangatlah lembut, perlahan aja nak buka tu muka surat tu, kan? Macam inilah kita ada buku. Alamak, buku ni dah berplastik. Okey, buku yang ni. Okey, contoh ada buku bil. Okey. Kita kan kalau buka, dengar, kan? Ni dengar. Dengar, kan? Kita buka, dengar. So, dia buka tu biar berhati-hati sangat supaya tak dengar. Ni pun dengar juga. Okey. Kenapa dia kata tak bagi dengar? Kenapa Syekh dia tak nak bagi Syekh dengar? Imam Malik tak nak bagi dengar. Bukan sebab Imam Malik akan marah kalau dengar bunyi muka surat berubah. Bukan. Tapi dia kata sebab haibatan lahu. Sebab menghormati, memuliakan, membesarkan Imam Malik. Haibahnya Imam Malik, hebat. Kan? Maknanya dia menghormati sangat-sangat kepada Imam Malik sampai dia tak nak Imam Malik dengar pun muka surat yang terbuka. Daripada sinilah kita perhatikan kenapa banyak guru kita marah kalau tengah dia mengajar tiba-tiba handphone bunyi dan sebagainya. Banyak buku tu kalau ikutkan tak apalah kalau dengar pun, sebab memang confirm lah kau tengah belajar. Tentulah kau kena buka muka surat sebelah. Kan? Itu logik lah, memang tengah belajar. Banyak guru pun faham. Ini kan pula benda yang tak ada kaitan dengan belajar. Kan? Handphone yang bunyi, bercakap dengan orang sebelah, kan? Ataupun asyik membunyikan suara dan sebagainya. Melainkan tu memang habit yang tak boleh nak diubah, tak boleh nak tukar tu, tak macam mana, kan? Tapi memang senang ceritanya, cuba sedaya upaya untuk memuliakan guru, tak nak bagi sampai guru tu nampak sesuatu yang kurang elok juga pada kita. Macam tu lah juga kata Imam Rabi', kan, aku tak pernah minum air di hadapan Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i melihat kepada aku, dan itu pun aku malu sangat-sangat. Okey, selain daripada itu, cara kita muliakan guru kita adalah cara kita bercakap dengan dia. Cara kita bercakap dengan dia, kan? Kalau kita perhatikan, jangan menyebut guru dengan, kalau dalam bahasa Arab, menggunakan perkataan ta'ul khitab,
dan juga kaful khitab. Apa maksud dia? Jangan kita gunakan perkataan ta ataupun ka, hujung sekali. Contoh, kaifa haluka. Okay? Ataupun kalau ta dekat hujung, contohnya untuk fi'il madhi. Zahabta, jita, contohnya. Maksudnya, apa maksud ka dengan ta kat hujung ni dalam bahasa Arab? Maksudnya engkau. Dan engkau dekat sini ni, dalam bahasa Arab, dia bukan dikira sebagai lafaz yang memuliakan. Kan? So, dia kena tukar jadi apa? Dia kena tukar jadi kum ataupun tum. Maksudnya jangan sebut anta. Sebut antum. Kalau sebut dengan guru, jangan sebut anta. Ustaz, anta apa khabar? Kan? Walaupun dapat macam baik kan? Ustaz, anta apa khabar? Tak bagus. Kena sebut antum apa khabar. Ustaz, antum apa khabar? Nanti dia kata, Ustaz, saya belajar bahasa Arab. Antum tu untuk ramai, Ustaz. Ustaz ni seorang aja. Bukan. Dia bukan sekadar untuk ramai. Kalau kita sebut antum ni, dia termasuk juga untuk menghormati. Itu pasal bila kita bagi salam kat orang, kita sebut Assalamualaikum. Kita tak sebut Assalamualaika, walaupun satu orang. Kan? Kita akan sebut Assalamualaikum. Macam ramai tak? Bukan ramai, memuliakan. So maknanya kalau tanya guru, contohnya nak tanya guru tentang apa khabar kan? Apa khabar? Jangan tanya alaika. Jangan tanya kaifa haluka. Jangan tanya kaifa haluka. Tanyalah kaifa halukum ya ustaz. Kaifa halukum. Macam tu. Antum, kaifa halukum dan sebagainya. Kemudiannya disebutkan jangan dipanggil guru itu daripada jauh. Ustaz. Panggil daripada jauh. Ustaz. Jangan jerit. Kan? Nak panggil guru. Macam dengan mak bapak kita lah. Kan? Mana kita jerit daripada jauh. Kemudiannya, bahkan disebutkan oleh para ulama, bila nak sebut dengan guru, sebutlah dengan gelaran ya sayyidi, ya ustaz. Gelaran ustaz tu maknanya gelaran yang memuliakan guru. Baguslah. Kan? Ataupun ya sayyidi, wahai tuanku. Kan? Tuan. Kita gunakan bahasa-bahasa yang bagus kepada guru. Macam-macam cara lah. Maulana dan sebagainya kan. Ayyuhal alim, ayyuhal hafiz dan sebagainya. Ma ra'yukum fi kadza. Begitulah lebih kurang. Okey. Bahkan apabila guru tak ada kat depan. Kalau guru tak ada kat depan pun, kita gelar guru tu jangan dengan sebutan nama dia saja. Katakanlah nama ustaz kita tu Ahmad, contoh kan. Jangan kita sebut Ahmad ada cakap macam ni. Ahmad cakap macam ni. Kita selamba je. Kita sebutlah Syekh Ahmad ada sebut gini. Contohnya zaman kita sekarang ni apa? Ustaz kan. Ustaz Ahmad sebut gini. Sebut macam tu. Walaupun ustaz tu mungkin muda daripada kita. Kan? Umurnya baru 20-an. Kita dah 60-an. Contoh. Kan? Tak payah sebut nama. Jangan sebut nama. Sebut ustaz sekian-sekian. Sebab dia guru kita. Kan? Guru kita. Jadi jangan kata, Ahmad hari tu kan cakap lain. Kita contohlah kata suami isteri berbual kan kat rumah kan. Guru kita tu dah balik lah kan. Jadi kita pun ataupun kita dah balik lah daripada masjid. Jadi kita pun Ahmad itu cakap lain. Contoh. Jangan kita sebut nama guru tu macam tu. Kena ada depan dia tu kena ada sesuatu. Kan? Mungkinlah contohlah kalau yang umur 60, guru umur 20-an. Mungkin dia nampak guru tu daripada kecil. Kan? Guru tu daripada baby. Dia tengok guru tu baby, membesar. Kan? Kebetulan mak bapak guru tu kawan kita. Contohnya. Nampaklah 5 besar. Lepas tu dia pun dah belajar. Berbelah-belah tahun dia belajar, dia pun balik ke kampung. Dia balik ke kampung kita, dia pun mengajar. Bila dia mengajar, kita kan dah kenal dia daripada kecil. Kita panggil nama je lah. Kan? Tapi bila dia mengajar kita, secara automatik dia dah jadi guru kita. Bila dia jadi guru kita, maka kita tak panggil dia dengan nama lagi. Kita sebut gelaran dia sekali. Ustaz sekian-sekian. Kan? Ataupun Syekh sekian-sekian. Hujjatul Islam sekian-sekian. Ambil kau Hujjatul Islam terus. Kan? Tapi maknanya ada gelaran itu. Okay, seterusnya, kita kena mengiktiraf hak guru. Kan? Hak guru ni maksudnya dia punya hak lah ataupun dia punya kemuliaan dia. Jangan kita lupakan pemberian dia, kelebihan yang dia pernah berikan kepada kita. Jangan lupa. Disebutkan oleh Syu'bah, Imam Syu'bah kata apa?
apabila aku mendengar daripada seorang lelaki satu hadis, aku dengar satu hadis je daripada seorang lelaki, kuntu lahu abdan, maka aku menjadi hamba baginya. Maksudnya terus kita recognize pemberian orang tu, dan kita terus letak dalam diri aku, dalam diri kita, kata dia ni adalah guru aku mesti muliakan dia. Bukan maknanya alah sikit je pun aku belajar daripada dia, setakat 2 tahun je. 2 tahun je kan. Okey. Bukan kata 2 tahun, 2 minit pun kita belajar dengan dia, kita kena ingat hak dia sebagai guru. Macam tu sekali. Kan? Maka waktu tu kita kena muliakan dia bila dia datang. Bahkan kita kalau orang mengumpat dia, maka kita balas balik. Kan? Kita kata apa pula itu guru aku tu, pandai-pandai korang cakap macam tu, contohlah kan. Dan kalau tak mampu, tinggalkan majlis tu. Betul? Kan? Ini salah satu adab anak murid dengan guru. Kalau dengar orang mengumpat guru, kita balas balik. Kita jangan biar orang mengumpat guru kita. Ini tak, kadang-kadang kita pula tambah. Aku tahulah, aku pernah belajar dengan dia. Memang dia tu macam tu. Kita pula tambah. Jangan. Kita sepatutnya, kita yang menutupkan. Ini antara tanda bahawasanya kita menjaga hak guru. Kan? Kita yang tolong tutupkan benda orang buruk-burukkan guru kita. Bahkan kalau kita tak mampu sebab orang ramai, kita seorang kan. Kita tinggalkan majlis. Kalau dalam WhatsApp group, left group. Orang kata. Kan? Tak ada masalah. Left saja. Dan seharusnya mendoakan kepada guru itu sepanjang hidupnya. Sepanjang hidup. Yalah, lepas solat, bacalah doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudiannya, wali masyayikhina wali muallimina. Wali muallimina maksudnya kepada guru-guru. Kan? Wali masyayikh maksudnya kepada masyayikh, syekh-syekh aku, masyayikh-masyayikh kami, wali masyayikhi lah kalau seorang kan, untuk kita seorang. Untuk ramai-ramai, wali masyayikhina, wali muallimina, kepada guru-guru kami. Okey. Dan selain daripada berdoa, bukan doa sepanjang hidup guru tu, sepanjang hidup kita. Guru dah mati dah lama. Macam saya ada guru yang dah meninggal dah lama, dah berapa puluh tahun contoh kan. So, tetap doakan walaupun mereka sudah berada dalam kubur. Terus doakan. Lepas tu, jagalah zuriat keturunan guru. Anak guru kita, cucu guru kita. Kita tolong cari. Jaga. Saya seronok hari tu saya dapat jumpa anak kepada guru saya. Guru tu dah meninggal dah lama. Dah lost contact dulu kan. Dulu kan senang. Kita nak keep contact dengan keluarga guru dan sebagainya. Kita pun dah tak duduk situ dan sebagainya. Jadi bila dapat tahu kata ni anak guru kita yang dah meninggal dunia, ya Allah seronoknya. Kita tolong apa yang kita mampu tolong. Sebab kita ingat pemberian bapa dia dulu. Kan? Bapa dia yang dah macam-macam ajar kita. So, walaupun dia ni tak pernah ajar kita pun. Tapi sebab kita nak berterima kasih sangat. Bapa dia dah bagi kita macam-macam ilmu yang jauh lagi mahal daripada harta. Kan? Jadi apalah sangat untuk kita tolong anaknya. Kita tolong. Apa-apa yang anak dia perlu kita tolong. Tolong anaknya. Ataupun kerabat dia dan sebagainya lah. Selepas daripada dia meninggal dunia. Ziarah kepada kubur dia. Istighfar, minta ampun untuk dia. Sedekah dengan niat untuk dia. Dan macam-macam lah apa-apa yang berkaitan dengan memuliakan guru. Termasuklah apabila kita berjalan, bila dia hidup, masih hidup kan, cara kita berjalan depan dia, cara kita bercakap depan dia dan sebagainya. Semuanya kita muliakan. Pagi ni kita ambil masa sikit saja untuk tajuk kita kali ni. InsyaAllah nanti pada sesi yang akan datang, tazkirah yang akan datang, kita akan bincang pula tentang Ustaz, macam mana Ustaz kalau guru ni buat kita geram? Guru ni buat kita marah. Macam mana Ustaz? Guru ni pula, ya Allah Ustaz, dia kau ajar dengan saya Ustaz? Aku ajar. Kalau kau ajar biasa anak murid yang kau ajar guru. Tak, tapi guru ni tak beradab lah Ustaz. Dia punya cara cakap dengan saya, dia tengking saya, dia khalayak ramai. Ataupun dia kutuk, dia fitnah saya Ustaz. Dia guru saya tapi dia fitnah saya. So takkan saya nak diam je Ustaz? Nak buat macam mana? Kan? Okey, yang itu insya-Allah kita akan bincang pada sesi yang akan datang dalam tazkirah
pagi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan mudah-mudahan insya-Allah pada sekiranya yang akan datang kita dapat mula awal sikit lah, insya-Allah. Mudah-mudahan tadi ni ada masalah sikit dengan line dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sambung lagi, dan jangan lupalah untuk memberikan sumbangan kepada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Ada nombor akaun yang tertera dekat tepi saya ni, dan juga teruskanlah like, subscribe, follow segala media sosial Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan terima kasihlah kepada kepada semua yang menonton, semua yang share kan. Jangan lupa share lah, insya-Allah. Share sempat lagi ni, sekarang nak share pun tak apa. Share, dan juga kepada yang berada di balik tabir AJK Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala berkati segala kehidupannya. Jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebentar lagi saya akan live untuk kuliah fiqh Masjid Ridwan Ulu Kelang, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila atqiya ulama, nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.